Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel unofficially channel saya. Tujuannya untuk menyeru kenalan-kenalan sahabat-sahabat maya saya ataupun kenalan-kenalan yang ada dalam kontak ataupun list kawan-kawan lah, senang cakap kan, kawan-kawan sahabat-sahabat maya apa semua tu. Tujuannya satu je sebenarnya, saya nak menyeru semua agar kita mengamalkan selawat dan beristighfar bersama-sama. Mungkin saudari-saudari ataupun kakak, abang-abang di luar sana yang sudah mengamalkan berselawat. Alhamdulillah. Tujuannya untuk menyeru semua kenalan-kenalan macam yang tadi saya cakap, agar kita bersama-sama berselawat. Sebab kerana keajaiban berselawat ini sangat-sangat dahsyat lah, sangat-sangat dahsyat. Banyak kali saya akan tekankan selawat istighfar ni sangat-sangat dahsyat. Saya sudah alaminya. Video yang sebelum-sebelumnya saya terangkan pengalaman saya macam mana, bagaimana dan apa yang saya rasakan setelah saya mengamalkan selawat. Bukan selawat yang pelik-pelik ataupun selawat yang tak dianjurkan. Saya amalkan selawat yang diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selawat yang ataupun kalau yang panjang ni kita akan amalkan, kita baca selalu, hari-hari kita baca, satu hari kita baca 5 kali selawat yang panjang, selawat Ibrahim ya, selawat yang masa tahiyat akhir tu kita akan baca kan, itu satu. Satu selawat yang orang cakap selawat pendek ya, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pun dah cukup, dah memadai lah asalkan kita berselawat. Okey, sebenarnya tergerak hati saya nak mengajak semua berselawat kerana keajaiban selawat ni kita nak diserap kepada pejuang-pejuang muslimin yang tertindas di Gaza sana. Sebelum ni pun ada juga saya buat tapi not in live lah kan, maksudnya bukan dalam YouTube, bukan dalam Facebook ataupun katanya. Saya akan bercakap secara rambang dengan kawan-kawan, dengan crowd saya di mana saya bekerja. Saya beritahu dia orang selawat banyak-banyak, sebab selawat ni akan memberikan kekuatan kepada kita, akan menyampaikan apa yang kita hajat. So memang terlampau banyak sangat manfaat atau fadilat selawat ni. Macam dalam video-video saya sebelum ni, saya tak nak tekankan sangat pasal fadilat selawat ni, sebab saya bukan ustaz ataupun saya bukan orang yang berkelayakan yang layak untuk menerangkan secara detail tentang apa itu selawat, apa faedahnya. Tapi saya rasa kebanyakannya dah tahu apa itu selawat. Dan macam yang saya selalu war-warkan, kita selawat bukan hanya di mulut, kita selawat di hati. Walaupun mulut kita tak berselawat, hati kita tak berselawat. Selagi nadi kita bergerak, selagi itulah kita berselawat, insyaAllah. Satunya, dua, macam intro lah sebelum kita mulakan selawat kita intro. Saya selalu nak share experience saya tentang selawat ni. Mungkin video-video yang selepas tu saya dah share sedikit tentang selawat, tentang apa yang memudahkan, apa yang berlaku apabila kita amalkan dengan rutin, dengan istiqamah selawat ni. Contohnya macam selalunya kalau kita teringin, kita nak sembahyang tahajud, kita nak sembahyang sunat yang lain-lain lah kan. So kadang-kadang berat, kadang-kadang memang bukan berat, kadang-kadang memang berat pun kita nak buat. Sebab yang wajib tu pun kita rasa berat, yang 5 waktu pun ini kan yang sunat. Tapi alhamdulillah kita baru lepas bulan Ramadan, bulan
beribadah. So mungkin benda tu dah jadi rutin lah kan. Mungkin dulu pun sebelum tu susah sikit, tapi bila dah sampai bulan Ramadan ni dia boleh nak rutin. Lagi satu pun kita pun tak boleh ke mana pun, kita duduk rumah sekarang ni kan, sebabkan PKP, MCO ni apa semua kan. So itulah, kita banyakkan berselawat di rumah, di pejabat, di mana-mana saja kita berada, kita banyakkan berselawat. 1, 2 ataupun 3. Itulah. Lagi satu, saya nak kongsi satu tips lah. Bukan tips lah, ini dah lah banyak dah ustazah yang layak bercerita pasal benda-benda ni. Cuma saya nak berkongsi je apa yang saya lakukan, apa yang saya buat. Sebab tak salah saya rasa saya berkongsi sebelum kita mulakan selawat. Sebab saya ada timing saya untuk kita mulakan selawat. Saya suka berintro, suka berkongsi. Contohnya macam abang-abang yang boleh pergi ke masjid untuk sembahyang subuh, alhamdulillah. Akak-akak yang tak boleh yang tak boleh pergi masjid ataupun sembahyang di rumah, alhamdulillah juga dianjurkan. Yang penting kita sembahyang subuh, bangun subuh kita sembahyang. Kalau kita boleh di masjid, kita di masjid. Kalau kita tak boleh di masjid, di rumah. Tapi satu, kita jangan terlupa bila kita bangun subuh, kita dah mandi, kita dah sembahyang tahajud ke, sembahyang apa-apa yang patut, apa-apa yang sunat-sunat yang patut-patut kita buat. Cuma satu je jangan kita lupa, sebab bukan orang tak tahu, orang tahu tapi kadang orang terlupa. So tak salah rasanya saya mengingatkan sebelum kita mula berselawat. Point saya buat video ni adalah untuk mengajak abang-abang, kakak-kakak yang di luar sana, yang mengenali saya, yang tak mengenali saya, agar kita sama-sama berselawat. Abang bayangkan kakak-kakak bayangkan kalau semua orang berselawat, bergema bumi ni, bergema bumi ni. So kalau kata setakat saudara Islam kita kena tindas di Gaza sana, kalau semuanya berselawat serentak, semuanya tidak putus-putus berselawat, saya rasa dengan sekelip mata saja boleh menyelesaikan masalah ini. So sekepakatan, betul lah perkataan tu kot, itulah yang kita harapkan agar sama-sama kita berselawat. Okey, saya dah nak cerita lain. Balik pada yang subuh tadi, akak-akak, abang-abang yang pergi subuh, alhamdulillah dapat pergi subuh sembahyang Jumaat. Macam ada masjid tutup, tak boleh sebab ada karya yang dah dijangkiti COVID ni, ada yang macam-macam kes lah. Tapi tak apalah, alhamdulillah, asalkan kita bangun sembahyang subuh, sudah sembahyang 2 rakaat, lepas subuh, lepas tu sembahyang cukup. Yang penting kita sembahyang. Tapi jangan lupa satu perkara saya nak ingatkan, satu, sebab benda ni benda yang sangat-sangat digalakkan. Maksudnya bukan lebih kurang macam tu lah. Sebab saya nak cakap galakkan, kan ada yang orang cakap tak digalakkan. Tapi tak apalah, bagi saya benda tu saya jadikan galakkan untuk saya. Kenapa? Sebab pagi-pagi kalau akak pergi masjid, pergi subuh, akak-akak yang tak pergi subuh, tak pergi masjid, kat rumah sediakan ini, abang-abang sediakan ini. Bukan suruh letak RM10 ataupun bukan suruh letak RM20, bukan suruh letak RM500 satu, bukan. Letak semampu yang mungkin, rutinkan setiap hari. Sedekah subuh sangat-sangat mujarab, kerana situlah malaikat mendoakan kita apabila kita sedekah subuh. Sangat-sangat mujarab. So jangan lupa, bukan suruh letak RM10, bukan suruh letak RM5, bukan suruh letak RM1, letak semampu-mampunya setiap pagi. Letak dalam sedekah subuh ni, niatkan pahala kepada siapa-siapa saja, kepada orang tua, kepada siapa-siapa saja. So jadikan sedekah subuh, insya-Allah sedekah subuh ni akan memurahkan rezeki kita. Sebab saya dah rasa apa yang saya lakukan, walaupun benda ni dah lama saya cuba nak. Ada juga saudara-saudara yang terdekat, saya cakap kalau bangun subuh tak pergi masjid, tak apa, sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat, sebelum tu ambil sembahyang, letak berapa-apa, niatkan sedekah subuh, malaikat mendoakan kita. Dan terus waktu tu waktu yang ditambahkan rezeki kalau kita sedekah. Kalau kita tak sedekah, lebih kurang macam itulah. Boleh refer pada Facebook, boleh refer pada ustaz-ustaz yang layak untuk menerangkan apa fadilat dan yang kebaikan boleh kita bersedekah subuh. Tapi amalkan, memang terbaik saya. Okey.
Itu mungkin bila kita kita cerita pasal selawat ni, tujuannya kita nakkan, tujuan saya seikhlas hati saya nak semua orang berselawat dan berselawat, tidak di mulut, di hati, tidak di hati, di mulut. Itulah insya-Allah. Hari ini kita akan berselawat mungkin dalam 200 kali selawat kita insya-Allah. Lepas tu kita akan sedekahkan pahala sedekah. Mungkin pahala ni kita kirimkan, kita titipkan kepada kedua bapa kita mana yang hidup. Kita sampaikan kepada Allah kedua bapa kita mana yang telah meninggal dunia, kepada seluruh ahli keluarga kita, kepada keluarga keturunan kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, kepada seluruh umat muslimin muslimat dunia ini yang hidup maupun telah meninggal dunia, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terutamanya tujuan saya buat video ni agar kita sama-sama berselawat agar keajaiban selawat ni dapat askar-askar ataupun malaikat-malaikat Allah dapat menolong, meringankan ataupun menepis segala serangan-serangan sahabat-sahabat semuslim kita di Gaza sana. Macam contoh saya buat bukanlah joke, kita not so serious about this. Kalau macam Autobot Prime, dia akan calling for Autobot. So Autobot pun datang, zap serang sekali. Macam itulah. Bukan kita tengah calling. Tentera Allah. Insya-Allah Allah izinkan semua satu dunia, satu Malaysia, satu dunia. Kita call tentera Allah untuk menolong sahabat-sahabat kita di sana. Insya-Allah Allah akan sampaikan terus. Insya-Allah dengan keikhlasan, dengan niat kita nak menolong sahabat-sahabat kita di Gaza sana. Itu tujuannya sebenar. Okay. Sebelum itu kita memulakan bacaan Al-Fatihah dan 3 qul. Lepas itu kita terus berselawat. InsyaAllah kita sampaikan seperti yang kita cakap tadi tu, seperti saya cakap tadi tu. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala 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 sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد. 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 الحمد لله. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا رب. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. Alhamdulillah, terima kasih abang-abang, kakak-kakak semua yang sudi berselawat bersama saya. Alhamdulillah, kita cuba tingkatkan kita punya bilangan berselawat daripada minima kepada maksima, dan daripada 100 kepada 200, daripada 200 kepada 300. Yang penting kena konsisten, kena istiqamah selalu berselawat. Terima kasih kerana sudi bersama saya. Tak tahu sampai ke tak sampai kan, tapi itulah, insya-Allah saya akan sentiasa selagi ada rezeki, selagi ada kudrat, selagi ada kelapangan, saya akan sentiasa bersiaran ataupun saya akan sentiasa membuat video-video tentang selawat. Tujuan saya satu, untuk menyuruh semua umat muslimin muslimat di dunia ini berselawat. Mungkin asbab saya buat video ni tergerak hati-hati abang-abang, kakak-kakak untuk sebab alhamdulillah. Itu saja tujuannya. Seperti biasa, tak ada apa pun yang perlu kita risaukan, tidak ada apa yang perlu kita takutkan, dan tiada ada apa yang perlu kita gundarkan, kerana kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ada doa yang dianjurkan, kerana kita ada selawat yang dianjurkan, kerana kita ada segala-galanya. Cuma yang penting kita saja yang perlu. Pokok pangkalnya semua terletak pada diri kita sendiri. Umat muslimin dan muslimat di dunia ini, kalau kata kita berdoa, senjata utama kita adalah doa. Kita cuma boleh berdoa, kita cuma boleh berselawat. InsyaAllah dengan keberkatan keajaiban selawat kita tadi itu akan sampai kepada sahabat-sahabat kita di Gaza sana yang sedang menderita, yang sedang dalam kesiksaan. Mungkin dengan keikhlasan tadi yang saya katakan, mungkin kita sama-sama ramai-ramai kita berselawat, mungkin Allah akan menghantar tentera-tenteranya untuk melindungi sahabat-sahabat ataupun saudara Islam kita di sana, insya-Allah di Gaza sana. Sebelum saya akhiri perbualan saya, itu memang saya bukan maksud saya suka mengingatkan supaya selawat adalah, jadikan selawat adalah sebagai rutin harian kita. Jadikan dia sebagai makanan kita. Semua macam kalau kita satu hari kita tak minum, kita akan rasa macam something wrong. Kalau tak bulan puasa tu tak apalah. Sebelum saya lupa, selamat berpuasa kepada sesiapa yang sedang menjalankan ibadah puasa 6
Alhamdulillah masih ada masa lagi. Cepat-cepatlah sebelum akhir Syawal, takut tertinggal, sayang nanti. Sebab puasa 6 hari seperti puasa setahun, mungkin dapat menampung segala-segala yang amalan kita semasa bulan Ramadan yang kurang-kurang tu dapat ditampung, insya-Allah. So kita, itulah kelebihan kita sebagai umat Muhammad sallallahu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa 6 hari dapat puasa setahun. Itulah sebelum apa-apa pun, terima kasih. Ataupun ada kekurangan, kesilapan, tutur kata saya mungkin tidak sedap didengar ataupun tak manis didengar, itu semua kesalahan saya. Saya minta ampun dan minta maaf. Saya tujuan ini tidak mengganggu sesiapa pun, cuma untuk saya mengingatkan diri saya dan semua yang kenal. InsyaAllah saya dapat kenalan baru, agar kita bersama-sama berselawat, insyaAllah. Kita jumpa nanti di waktu yang lain. Cuma satu selawat, tidak di mulut, selawat di hati. Tidak di hati, selawat di mulut. Hari pun masih awal malam lagi. Sebelum tidur, jangan lupa Allah, insyaAllah. Assalamualaikum.